Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi Ramadan ke-9. Alhamdulillah saya hari ini menyambut jemputan yang diberikan oleh sekolah lama saya, iaitu Fakulti Contemporary Islam FKI UNIZA, untuk menyampaikan sedikit tausiah ataupun sedikit tazkirah peringatan bersama diri ini dan juga sahabat-sahabat di UNIZA dan juga yang menonton atau yang mula rakam tentang Ramadan. Alhamdulillah, sejak daripada sebelum Ramadan lagi kita dah mungkin mula menjangkakan bahawa pada Ramadan kali ini keadaan agak berbeza daripada sebelum-sebelumnya. Dia mungkin satu ujian, mungkin juga kita lihatnya sebagai satu Ramadan yang special lah. Tapi walau bagaimanapun Ramadan kali ini ada yang dah menghadapi Ramadan puluhan tahun, namun Ramadan kali ini sangat berlainan kerana satu faktor yang mungkin kelebihannya adalah kita kurang bersosial, yang mana Rasulullah SAW menuntut kita mengawal sosial kita, social distance, social connection, social ethics. Dah memang apa ada rakan-rakan kawan-kawan pun tengok ni. Assalamualaikum kawan-kawan yang mengenali diri ni, alhamdulillah. Rasulullah saya sambung balik bagaimana sebenarnya memang sedia maklum bahawa dalam bulan Ramadan memang Rasulullah SAW mendidik kita agar menjadi insan-insan yang terkawal. Itu mungkin persamaan antara Ramadan dengan musim COVID-19 yang sedang kita hadapi ni. Kita memang mahu tak mahu, dengan atau tanpa COVID, kita kena kawal. Kita kena kawal diri kita ni agar kita sentiasa dapat manfaat dan juga barakah pahala Ramadan sebagaimana yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Walau bagaimanapun sangat berbeza kalau kita tengok Ramadan kali ini, kerana kita dianjurkan pada malam hari untuk sentiasa berjamaah bersama teman-teman, rakan-rakan, untuk kita melaksanakan ibadah di masjid, di musalla berhampiran. Namun sehingga hari ini masih belum ada. Mungkin itu ujian bagi para bapa untuk sentiasa mengasah ilmu-ilmunya. Selama ni ada di dalam dada, cuma tak keluar di mulutnya. Tapi kali ni kita dapat asah bersama ahli keluarga kita. Jadi terlalu banyak pengajaran, terlalu banyak hikmah yang mungkin kita dapat daripada Ramadan pada kali ini. Sekarang ni kita sudah menghampiri penghujung suku pertama Ramadan. Dia masih lagi satu bentuk perjalanan, satu bentuk perlumbaan untuk kita menjauhkan diri kita daripada api neraka, aitqun minan nar, dan juga membuka seluas-luasnya pintu keampunan Allah Subhanahu Wa Taala, memohon pintu keampunan Allah Subhanahu Wa Taala terbuka kepada kita seluas-luasnya dan kembali kepada fitrah.
InsyaAllah saya doakan semua orang dalam keadaan yang sihat walafiat di samping musim coronavirus disease 2019 ni. Dan kita sentiasa dapat pertama sekali kita dapat mengawal diri kita dan mula memindahkan ilmu-ilmu setakat mana yang kita ada, yang kita belajar online dan sebagainya sekarang ni, memerlukan kita menjadi lebih kreatif kepada ahli keluarga kita, insya-Allah. Sebelum saya pergi kepada tajuk yang telah dibincangkan dengan saya, iaitu tips Ramadan, pengurusan Ramadan, saya nak bacakan beberapa ayat Al-Quran yang mungkin kita dapat kaitkan dengan apa yang berlaku pada kita sekarang. Allah Subhanahu Wa Taala telah berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 26. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha la yastahi an yadriba masalan ma ba'udatan fama fawqaha. Sadaqallahul azim. Saya di pejabat di RMC dengan satu tahun kumpulan kecil kita ada buat juga sedikit tadarus Al-Quran dan juga usaha untuk memahami maksud-maksud Al-Quran. Dan saya terjumpa ayat ini. Dia dah lama kita belajar dulu, kita dalam bulan Ramadan ni kita cuba ingat balik. Alhamdulillah kita jumpa serta dalam tafsir Tabari berkaitan dengan ayat dalam surah Baqarah ini yang bermaksud sesungguhnya Allah dia tidak malu untuk membuat perbandingan apa sahaja. Dalam sini yang dinyatakan adalah nyamuk hingga ke satu yang lebih kecil daripada tu untuk menunjukkan kekuasaan Allah Ta'ala. Walaupun kaum-kaum musyrik pada ketika itu mengkritik dan juga macam melihat perkara ni sebagai kecil, tapi Allah Ta'ala menunjukkan yang kecil-kecil itu sebagai tanda kekuasaannya. Sebagai tanda kekuasaannya. Kita boleh umpamakan juga ini dengan apa yang kita sedang hadapi sekarang ni, bahawa Allah Ta'ala tak payah nak hantar. Boleh hantar yang besar, boleh hantar malapetaka, boleh melipat-lipat gunung dan ganang, boleh menghancurkan itu, menghancurkan ini, boleh memberikan kita kemarau yang panjang, banjir besar, tapi Allah Ta'ala juga tidak malu untuk menunjukkan kekuasaannya menerusi virus-virus. Ataupun dalam ayat tadi dalam surah Baqarah tadi adalah nyamuk. Nyamuk yang mana dalam Ibn Katsir pula dia memperumpamakan sebagai dunia, iaitu kalau dia lapar maka hidup, kalau dia terlampau kenyang maka matilah dia. Jadi itu dalam perumpamaan nyamuk sebagai dunia yang kita dapati daripada para ulama dalam tafsir. Kalau kita rujuk pula daripada ayat ni, dia boleh kaitkan dengan apa yang berlaku pada kita hari ni. Mungkin kita boleh bermuhasabah sikit. Setiap hari dalam bulan Ramadan kita mula puasa kita tu, selain daripada hanya untuk melakukan ritual puasa, kita bermula dengan satu bentuk keinsafan yang mendalam, yang lebih daripada musim-musim sebelum ini. Alhamdulillah, mungkin kita akan boleh mencapai roh puasa yang sepatutnya yang kita cuba capai. Dalam surah Al-An'am ayat 44 pula, kesinambungan daripada surah Baqarah tadi, Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini satu bentuk cabaran, satu bentuk templatekan daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada orang-orang yang musyrik. Falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna alaihim abwaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu akhaznahum baghtatan fa idza hum mublisun. Ayat tadi boleh sadaqallahul azim. Ayat tadi boleh dikaitkan dengan ayat ini yang bermaksud kemudian apabila mereka melupakan, bila Allah Ta'ala dah turunkan Quran, kitab-kitabnya sebagai satu perumpamaan, Allah Ta'ala buka pada kita pintu-pintu segala kemewahan. Fatahna alaihim abwaba kulli syai', segala-galanya ada, kulli syai', hatta idza farihu, sehingga apabila mereka semua ni bergembira, bima utu, apa yang Allah Ta'ala kurniakan kepada makhluk, kepada manusia, akhaznahum, yang tu yang kita sentiasa perlu bermuhasabah. Allah Ta'ala cakap macam tu,
kami timpakan mereka secara mengejut. Dia ambil balik semua tu, baghtatan fa izahum mublisun, segala benda yang segala dengan cara yang terkejut. Dan sungguhnya kita akan rasa berputus asa. Ini dalam surah Al-An'am. Boleh boleh ambil balik apa yang ada pada kita. Sebelum ni kita senang lenang, boleh keluar sana, boleh keluar sini, tak menjaga social ethics kita sana dan sini, ya. Kita mengambil remeh hal ihwal halal dan haram dalam bab makan dan minum, dalam bab berhubung, dalam bab bersentuh. Sekarang ni Allah Ta'ala ambil balik, dan Allah Ta'ala meletakkan kita dalam satu keadaan, iaitu kita hanya kita dan kita hanya keluarga kita, untuk kita tenung kembali, ya. Untuk kita tenung kembali, ya. Dan ini adalah satu ujian, dan juga boleh kita faham daripada surah Al-Baqarah ayat 26 tadi, dan juga suratul An'am ayat 44, bahawa ini adalah tanda kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita semua dapat terus berhadapan dengan situasi ini dan bebas daripada segala penyakit. Dan dalam bulan Ramadan ni kita dapat mengukuhkan lagi, menggunakan kesempatan ini untuk kita lebih dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan menjadi pemimpin kepada keluarga kita, insya-Allah. Baik, juga mungkin kita boleh kaitkan juga apa yang berlaku pada kita sekarang ni adalah sebagai ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana kita boleh lihat daripada dalam surah Al-Baqarah, bermula daripada ayat 155 sehingga ayat 157. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwal wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Bila ada apa-apa sebarang ujian daripada Allah Ta'ala, dan sesungguhnya kami akan menguji kamu dengan sedikit perasaan takut, minal khauf wal ju', dan juga lapar, wa naqsim minal amwal, kurang duit, dan juga harta benda, dan jiwa sakit hati, ada masalah psikologi. Was samarat, kita punya tanaman tak dapat dijual, kita tak boleh nak cari, kita tak boleh nak cari buah-buah yang kita suka sekarang ni lagi sesenang hati, ya. Nak boleh pergi pasar malam ke apa ke, teringin je nak makan boleh ni, dan Allah Ta'ala menyatakan di situ, kalau kita bersabar maka berilah khabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Itu ayat 155 surah Baqarah. Allazina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Jadi ini adalah khabar gembira daripada Allah Ta'ala. Kalau kita terus dengan etika kita, alhamdulillah PKP ni berterusan bersambung dengan Ramadan, mungkin yang meningkatkan lagi, kita punya sabar kepada Allah Ta'ala, punya redha kepada apa yang berlaku, yang mungkin di Malaysia ni alhamdulillah dengan rahmat dan ihsan Allah Ta'ala, kita tak berada macam di negara-negara yang sangat padat. Kalau tuan-tuan dan perempuan pergi ke sahabat-sahabat anda semua pergi mengikuti rombongan-rombongan lawatan-lawatan ke luar negara-negara yang bergolak dari segi ekonominya, sebagaimana di India sebagai contohnya, di Afrika Timur, Afrika Tengah sebagai contohnya, di Pakistan sebagai contohnya. Kita akan dapati bahawa macam mana mereka lalui PKP MCO, kita boleh nak bayang, sangatlah berat. Alhamdulillah, kita mungkin kekurangan kita adalah dari segi hubungan sosial yang mana kita boleh kawal lagi, insya-Allah. Baik, bagi bulan Ramadan, hari ni dah Ramadan ke-9. Saya harap semua orang dah berjaya mencapai satu peringkat keimanan, kemanisan iman yang kita sendiri boleh rasa dengan keluarga kita, yang lebih lagi pada hari ini. Dan sebab kita kena kuatkan lagi azam kita untuk menghabiskan Ramadan ini dengan bersungguh-sungguhnya. Kalau yang belum mula qiyamul lail, dah nak mula plan untuk qiyamul lail, sebab untuk mengejar Lailatul Qadar. Lailatul Qadar adalah satu malam yang lebih baik daripada 1000 malam, 1000 bulan. Dan bagaimana kita boleh juga nak cari jalan untuk memperbanyakkan infak. Banyakkan infak, dulu kalau pergi masjid tabung-tabung, lalu kita akan
letak duit ya. Sekarang ni dah tak boleh buat macam tu kan. Kita kena cari jalan untuk berinfak ya. Berinfak ini zakat jiwa. Kalau ikut dalam bulan Ramadan ni seolah-olah macam ini satu zakat jiwa. Dalam tafsir bahawa kita mengasah jiwa kita supaya lebih taat, supaya lebih tunduk kepada Allah Ta'ala. Tapi bagaimana kita nak melakukan infak, kita kena dah mula menggunakan teknologi pada hari ini. Mungkin dengan lebih banyak lagi kita melakukan infak dengan teknologi yang ada. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, surah Baqarah ayat 183. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallahul azim. Wahai orang-orang yang beriman, difardukan, diwajibkan kepada kamu berpuasa sebagaimana yang diwajibkan ke atas orang-orang yang sebelum kamu, supaya kamu bertakwa. Kalau kita rujuk dalam tafsir sikit dalam tafsir At-Tabari berkaitan dengan ayat ini adalah perkataan puasa ataupun kefarduan berpuasa telah wujud sebelum daripada zaman umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam lagi, dan ada dikaitkan secara khusus kepada umat Nabi daripada zaman Nabi Ibrahim, iaitu dan dilaksanakan pada bulan yang sama, iaitu pada bulan Ramadan, yang mana maksud literal puasa tu menahan diri daripada melakukan perkara-perkara yang boleh membatalkan puasa, dan juga perkara-perkara yang khususnya daripada makan dan minum, dan khususnya juga adalah perkara-perkara yang kita seronok, contohnya dari segi hubungan seksual antara suami dan isteri daripada terbit fajar hingga terbenamlah matahari Itu daripada tafsir At-Tabari berkenaan dengan ayat ini Manakala daripada Ibnu Katsir dia menceritakan ayat ini juga benda yang sama tapi agak lebih sikit Itu saya suka untuk mengaitkannya dengan tafsir Tabari, melihatnya merujuk pada tafsir Tabari bahawa dalam tafsir Ibnu Katsir bahawa ayat ini menekankan kita kepada aspek latihan sosial. Latihan sosial apa? Sepatutnya pada bulan Ramadan kita dapat membina kepekaan kita lebih tinggi pada diri kita, jarak kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita dapat membersihkan diri kita daripada hal-hal yang buruk, dapat membersihkan diri kita daripada sikap-sikap peribadi yang buruk, keluarga kita daripada perkara-perkara yang buruk. Dan ianya juga dikatakan sebagai Ibnu Katsir sebagai satu zakah jiwa. Puasa bermaksud menahan diri, it's not an easy thing, menahan diri, abstain something. Abstain ni satu benda yang kita suka, yang kita buat secara ekstrim. Kalau dulu kita benda-benda menonton TV, tengok movie terlalu lama, sehari sampai 10 jam, 15 jam tengok movie, download Netflix sampai lama-lama gitu, kita dalam bulan puasa kita kena kurangkan dan mula dekatkan diri kita dengan Allah Ta'ala, dengan Quran. Jadi benda tak semestinya bab makan dan minum, tak semestinya tentang hubungan, tentang sexual intercourse, tak semestinya tentang bercakap banyak, tak semestinya tentang tentang melakukan tentang benda-benda yang bersifat sosial, tapi benda-benda yang bersifat walaupun kita tak buat apa-apa, contohnya menonton TV yang lama, benda-benda yang lara, kita kena kurangkan. Kita kena, kalau boleh tak buat pada bulan Ramadan, dan kita tukar kita punya rutin daripada rutin duniawi kepada rutin ukhrawi sepenuh masa. Itu adalah maksud pada bulan Ramadan. Dia ini satu latihan, satu bulan latihan yang akan yang patutnya membentuk keupayaan kita untuk menjadi lebih baik pada bulan-bulan selepasnya, sebagaimana yang dimaksudkan. Itu yang kita faham daripada kita berhadapan dengan bulan Ramadan, dan kita merayakannya sebagai satu peti penghabisan Ramadan. Kita kembali kepada fitrah dalam hari raya Aidilfitri. Seterusnya Nabi SAW bersabda, "Wa man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Juga ada dalam Sahih Bukhari dan Muslim juga ada dikatakan tentang ayat dengan mafhum yang sama. Kalau kita
melakukan qiyamul lail dalam bulan Ramadan dengan iman wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, iaitu itu objektif utama untuk kita melaksanakan bulan Ramadan ni, itu kita menjalani bulan Ramadan, iaitu kita mencari objektif nombor satunya adalah apa? Untuk mendapatkan keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ada dapat mesej daripada penganjur, dia kata dia tak jumpa live ni. Ramai je tengok. Sekejap tak maaf. Kena bagi link. Macam mana saya nak bagi link? Tak maaf Okey, kita teruskan. Okey, dia dapat jumpa insya-Allah. Sesiapa Nabi Muhammad Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang berpuasa Ramadan dengan penuh keimanan dan pengharapan akan diampunkan segala dosa-dosanya yang terdahulu. Jadi mau tak mau Ramadan ni kita kena mula dengan pengharapan, dengan satu kepercayaan bahawa ianya satu farduan yang baik untuk kita, dan bila kita lakukan bersungguh-sungguh, objektifnya adalah untuk kita mendapat keampunan. Ini yang kita cubalah, itu yang kita nak sangat-sangat. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Apa-apa yang dah kita buat sebelum ni, zaman-zaman jahiliah kita, al-iman yazid wa yanqus, turun naik setiap bulan kita refresh bulanan kita, tahunan kita, untuk kita diampunkan dosa-dosa yang lampau. Itu yang objektif utama yang sebenarnya kita sedang cari daripada bulan Ramadan. Sekejap Baik, seterusnya, dalam bulan Ramadan, kehebatannya lagi, segala apa yang kita lakukan, amal kita lakukan digandakan, pahala-pahala kita, sebagaimana dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu amali ibni Adam yudha'aful hasanah bi 10 amsalha ila 700 dha'f. Qala Allah azza wa jalla illa as-sawma fa innahu li wa ana ajzi bihi. Artinya dalam riwayat Bukhari wa Muslim, dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, semua amalan anak Adam digandakan kebaikannya 10 kali ganda, serupa dengannya. Apa saja amalan yang kita buat dalam bulan Ramadan, digandakan pahalanya. Kalau kita baca alif lam mim, alif itu satu pahala, lam itu satu, mim itu satu. Kali ini digandakan pada 10 jika kita lakukan kita lakukannya pada bulan Ramadan. Bukan takat 10 dalam hadis ni 10 kali ganda sehingga 700 kali ganda atas daripada kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kecuali puasa itu, kerana puasa itu adalah satu bentuk ibadah kita kepada Allah Ta'ala, yang mana dia tak macam solat. Solat kita boleh berdiri, kita boleh semayang, orang nampak kita solat. Tapi puasa kita saja, dalam bulan Ramadan, dalam bentuk jamaah keseluruhannya, maka semua pahala puasa itu wallahu a'lam ianya duduk kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Ta'ala yang akan membalasnya, itu kecuali puasa itu. Terutama bagi
meninggalkan syahwah, orang yang meninggalkan syahwat, orang yang meninggalkan makan dan minum kerana Allah Ta'ala, itu kerana punca-puncanya kenapa kita ni benda yang besar benda yang besar dalam sebut tentang puasa. Mana orang tahu kita meninggalkan syahwat, mana orang tahu kita meninggalkan keinginan kita untuk menonton movie daripada jam 12 sampai jam 5, dan mengalih perhatian dan hati kita kepada Quran. Allah Ta'ala saja yang tahu. Sebab tu ianya satu bulan yang special, satu bulan yang sebenarnya patut, yang menjadi persoalannya adalah sejauh mana bulan ni dalam didikan dalam bulan Ramadan ni, pengurusan diri kita dalam bulan Ramadan ni akan membentuk diri kita selepas daripada Ramadan. InsyaAllah itu yang kita sedang usahakan sekarang ni, ya. Baik, apa sebenarnya, saya nak balik pada tajuk tadi tu. Saya ada lebih kurang dalam 45 minit kat sini. Dalam bulan Ramadan ada banyak kuliah yang telah kita ikuti, dan ada yang sampai ke peringkat hukum hakamnya. Tapi kat sini saya nak ceritakan, mungkin dalam musim PKP MCO ni, apa yang kita dapat daripada bulan Ramadan. Sebab selain daripada secara mungkin secara indirect daripada bulan Ramadan, selain daripada apa yang kita duk dengar selalu daripada para asatizah, bagi saya mungkin bulan Ramadan ni adalah bulan terbaik untuk kita belajar mengurus. Kita kena ingat, tuan-tuan dan perempuan, bahawa banyak syarikat-syarikat besar dia bermula kejayaannya kerana faktor disiplin. Dan banyak juga syarikat-syarikat yang rosaknya dia kerana faktor tak ada disiplin. Kita boleh tengok macam mana peniaga-peniaga hebat di barat sebagai contohnya, Warren Buffett sebagai contohnya. Kita tengok dia macam mana dia sangat disiplin, sangat berhemah dalam kehidupan dia, sangatlah modest di dalam kehidupan hariannya, tetapi sangatlah itqan, berkualiti kerjanya dalam aspek kerja, dalam amalan perniagaannya. Jadi benda-benda yang nilai-nilai puasa tu seharusnya bukan takat membawa kita dalam bab ibadah semata-mata. Itu yang saya nak cakap sini. Tetapi dia membentuk kepribadian, membentuk diri kita lebih daripada apa yang kita biasa buat dalam bulan Ramadan. Kita patut lihat bagaimana daripada latihan bulan Ramadan membentuk kita menjadi orang yang lebih berjaya dalam dunia ini, ya. Orang yang mampu untuk mengurus diri dan juga mengurus persekitaran kita, agar kita lebih setiap dari tahun ke tahun, dari Ramadan ke Ramadan, kita sentiasa meningkat daripada kemampuan kita untuk menjadi hamba Allah, makhluk Allah, menjadi khalifah yang berjaya di muka bumi ini, insya-Allah. Jadi puasa sebenarnya mengajar kita untuk mengurus. Dia bukan setakat untuk menahan diri. Kita kena urus diri kita untuk menahan diri, untuk imsak, untuk menahan diri, ya. Menahan diri dari makan dan minum, semua perkara yang membatalkan puasa, termasuk hubungan seksual, benda-benda yang menggairahkan, benda-benda yang membuang masa. Benda itu kita boleh sebut senang dalam mulut kita, bahawa kita boleh cuba, saya puasa, saya tak mau buat. Tapi sebenarnya jauh dari sudut psikologinya, kita kena mengurus diri kita untuk kita mengalihkan perhatian kita daripada perkara-perkara ini, pergi ke perkara-perkara yang menguntungkan kita, perkara-perkara yang memberikan kebajikan kepada kita. Begitu juga hikmah puasa yang besar ni boleh selain daripada aspek mengurus sendiri, ianya adalah satu latihan pengurusan yang sangat berkesan. Cuba kalau kita lihat, jadi cuba kita lihat kalau kita berada di pejabat sekarang ni, bagaimana masa kita terurus dengan lebih baik. Iaitu kita dan pekerja kita, sahabat-sahabat kita di pejabat hanya ada kerja dan juga hanya ada solat. Kemudian kita mulut diam, dan kita mula banyak untuk menyelesaikan tugasan, sebab kita nak memendekkan masa kerja kita untuk dekat kepada Allah Subhanahu Taala. Banyak acap kali kita lihat setiap tahun bagaimana dalam bulan Ramadan latihan pengurusan yang kita belajar daripada bulan Ramadan sebenarnya bukan takat membina diri kita menjadi seorang khalifah yang lebih baik, tapi membina persekitaran, organisasi, masyarakat kita menjadi lebih baik, ya. Jadi itu sepatutnya yang berlaku, walaupun
kita faham ada beberapa keadaan yang berlaku sebaliknya, pembaziran dan sebagainya berlaku sebelum ni. Alhamdulillah mungkin tahun ni tak berlaku. Tahun-tahun sebelum ni bila sebut Ramadan ya, semua orang akan faham bahawa orang Islam Malaysia ni khususnya banyak membazir, banyak membazir dalam bab makanan dan sebagainya. Ada 4 perkara yang mungkin saya boleh simpulkan di sini, apa yang kita boleh belajar, latihan pengurusan yang kita boleh dapat dalam bulan Ramadan. Iaitu pertamanya adalah kita dalam bulan Ramadan kita belajar untuk mengurus diri sendiri. Itu yang kita boleh dapat yang pertamanya dalam bulan Ramadan, iaitu kita berlatih untuk mengurus diri sendiri. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mafhum hadis mengatakan bahawa puasa itu sebenarnya ia bagaikan satu perisai, satu bentuk perisai terbaik. Puasa bukannya kekuatan, satu perisai iaitu maka apabila seseorang kamu berpuasa, maka janganlah berkata kotor dan jangan pula berkata kasar. Jika seseorang mencaci, menyerang, memarahi maka hendaklah ia mengatakan bahawa aku ini sedang puasa. Demi Allah yang diri Muhammad berada dalam genggamannya, sesungguhnya bau busuk mulut orang-orang yang berpuasa lebih harum di sisi Allah daripada bau kasturi. Bagi orang yang puasa ada 2 kegembiraan yang mengembirakannya, iaitu apabila ia berbuka ia gembira, dan apabila ia menemui Tuhannya ia gembira dengan puasanya. Masya-Allah. Daripada hadis ini menyatakan bahawa puasa adalah satu perisai. Puasa sebenarnya yang membentuk kita menjadi insan yang sebenarnya kita patut rasa, potensi diri yang patut kita rasa daripada diri kita, sebenar-benar potensi diri. Dan bukan setakat itu saja, ganjaran yang diberikan daripada puasa itu adalah kegembiraan apabila kita berbuka puasa, dan lebih lagi ialah kegembiraan apabila kita bertemu dengan Maha Pencipta. Jadi pertama ialah puasa itu mengajar kita untuk mengurus diri, iaitu ia satu perisai daripada kita untuk menjadi insan yang tidak terurus. Insan yang sebenarnya nampak memimpin, nampak mengurus, tetapi sebenarnya diurus oleh faktor lain. Kita sebelum bulan puasa, masa kita diurus oleh apa? Diurus oleh orang lain. Masa kita diurus oleh norma-norma kehidupan. Masa kita diurus oleh sikap kita yang mengejar dunia. Tapi dalam bulan puasa, masa kita diurus oleh fitrah keinsanan kita, iaitu fitrah kita untuk mencari Allah Ta'ala. Dia 2 skala yang berbeza. Kita tak boleh nak, memanglah Allah Ta'ala menganjur atau menyuruh kita untuk tidak meninggalkan apa yang Allah Ta'ala sediakan pada muka bumi ini tentang untuk diri kita daripada dunia ini. Tapi acap kali kita lihat, selalunya kalau kita terlalu mengejar duniawi, kita akan meninggal perkara-perkara ukhrawi. Jadi kita patut mengubah kompas kehidupan kita, iaitu dalam bulan Ramadan ni latihan pengurusan diri yang pertama adalah kita mencari Allah Ta'ala. Dalam kita mencari Allah Ta'ala, kita jumpa dunia yang mana segala-galanya dalam dunia itu adalah diketahui oleh Allah Ta'ala dan ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi mungkin pertama saya boleh kata di sini bahawa puasa sebenarnya 1 bulan Ramadan sebenarnya 1 bulan untuk mendidik kita mengurus diri untuk menahan apa-apa benda yang kita rasa kita suka buat, kita tak buat lagi. Puasa mengajar kita mengurus masa sebagai contohnya. Bukan senang. Sebelum ni kita bangun azan subuh baru kita kelang kabut nak bangun untuk kejaran ke masjid atau untuk melaksanakan solat subuh. Tapi kali ni kita kena bangun awal kena bangun awal. Ada orang duk tanya saya lagi tentang mungkin saya kena minta maaf saya kena publikkan saya punya sekejap minta maaf. Ramai orang tanya tentang saya punya
Daripada itu yang pertama, mengajar kita untuk mengurus masa. Kita kena bersahur sebelum daripada azan subuh. Kita kena merancang masa kita untuk kita sentiasa mengsegerakan berbuka, melambatkan sahur, banyakkan masa kita dalam solat berjamaah, banyakkan doa, zikir, dan banyak yang masa tidak dalam masa sama tidak meninggalkan dunia. Itu yang pertama, mungkin kita belajar tentang pengurusan diri daripada bulan Ramadan. Puasa juga mengajar kita untuk bersabar, sebagaimana kita faham tadi ya, berkenaan dengan bulan Ramadan, iaitu ia ada satu perisai, dan kita sentiasa kena cakap ke orang kata kita ni berpuasa apabila kita dicabar dan sebagainya, disakitkan dan sebagainya. Kita mengurus diri kita daripada melakukan perkara-perkara yang dilarang. Kita kurangkan bercakap, kita banyakkan beramal, dan kita akan terus melakukan amalan-amalan ini selepas bulan Ramadan untuk menjadi insan. Kalau kita terus buat macam ni, kita akan jadi insan yang hebat, insya-Allah. Bulan Ramadan juga, selain daripada mengurus diri kita, keduanya tips Ramadan yang kita dapati sebenarnya dia mengajar kita untuk mengurus ahli keluarga dan anak-anak kita. Bagaimana kita tengok dalam surah Baqarah, dalam ayat muka surat ayat 183 tu, sebenarnya dia bersambung dengan ayat 187 yang mana mengajar kita bagaimana kita boleh mengurus masa kita dengan isteri kita. Sebelum ni, kalau ikut asbab nuzul ayat 187, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bermula daripada uhilla lakum lailatas siyam min rafathu ila nisaikum kunna libasul lakum wa antum libasul lahun, ila akhiril ayat. Sebenarnya sahabat pada time tu dia melihat bahawa kita hanya boleh melakukan hubungan bersama isteri hanya dalam waktu maghrib dan isyak. Tapi ayat ni sebabnya diturunkan, kita menyatakan bahawa pada malam-malam hari bulan Ramadan kita bebas untuk bersama dengan isteri kita. Kita bebas untuk menguruskan keluarga kita, bebas untuk melakukan perkara-perkara yang tidak dibenarkan, melakukan hubungan dengan isteri kita pada siang hari, pada malamnya. Yang ini mungkin kita boleh lihat bahawa sebenarnya puasa dalam bulan Ramadan memang sebenarnya mengajar kita untuk mengurus diri, dan seterusnya mengajar kita untuk mengurus diri dan juga ahli keluarga kita. Dalam hadis Bukhari juga menyatakan bahawa daripada Abdullah bin Amr bin Aish radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wahai Abdullah, benarkah khabar orang kepadaku bahawa engkau puasa sepanjang siang dan bangun untuk solat sepanjang malam?" Ini Rasulullah tanya pada sahabat. Jawab Abdullah ni, "Ya, benar Rasulullah." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Janganlah engkau lakukan lagi, puasalah sehari dan berbukalah sehari, bangunlah dan tidurlah. Sesungguhnya tubuhmu mempunyai hak atasmu, matamu mempunyai hak atasmu, isterimu mempunyai hak atasmu, dan tetanggamu juga mempunyai hak atasmu." Jadi pengajarannya adalah berpuasa tidak semestinya bermaksud kita dan diri kita saja, ekstrim kita dan diri kita saja, tapi kita kena mengurus diri kita dan mengurus keluarga kita, mengurus sahabat anda kita, tetamu kita, pekerja masyarakat dan lain-lain. Keseimbangan ini yang sebenarnya kita cuba wujudkan daripada amalan berpuasa. Seterusnya juga, dalam puasa ini mungkin kita boleh lihat bahawa dia mengajar kita untuk mengurus masyarakat dan juga persekitaran kita. Dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahawa Anas radhiyallahu anhu katanya, pada suatu saat kami bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang jadi payung kebanyakan kami ialah pakaiannya. Adapun orang-orang yang puasa tidak mengajarkan apa-apa, mereka berpuasa. Orang-orang yang tidak berpuasa, mereka menghalau kenderaan, melayani orang yang puasa dan mengurus beberapa keperluan. Nabi SAW bersabda dalam keadaan ini bahawa orang-orang yang tak puasa, bila dia membantu orang puasa, sebenarnya juga dia mendapat pahala sebagaimana orang yang berpuasa. Ini hebatnya puasa, bukan takat dia mengajar berkaitan dengan diri orang yang berpuasa saja, ia juga mengajar orang yang berpuasa untuk mengurus persekitaran dia, tetapi
bukan takat je manfaat dan juga barakah pahala puasa sebenarnya kita kata extended kepada orang-orang yang membantu kepada amal puasa ni dalam keadaan yang dalam keadaan yang terus tidak ada satu bentuk hijab daripadanya. Puasa juga dalam untuk mengajar kita untuk mengurus diri, keluarga, masyarakat dan alam. Dalam bab puasa ni patut dilihat sebagai budaya. Amal ianya adalah amal fardu, amal individu dan juga amal jama'i yang mana boleh dilaksanakan dalam bentuk sekelompok, beramai-ramai orang mendapat manfaat daripadanya. Kalau isteri kita mungkin tidak dapat berpuasa kerana faktor uzur, tapi dia sebenarnya mendapat manfaat daripada ahli keluarganya yang berpuasa. Cuba lihat betapa hebatnya bulan puasa ni. Dan sebenarnya kalau kita berpuasa, kita meninggalkan perkara-perkara yang membawa kepada kerosakan masyarakat dan alam. Kita kurangkan pembaziran, kita lebih banyak tidak hanya menunaikan hak diri kita sendiri saja, tapi kita berusaha untuk menunaikan hak orang-orang yang lain menerusi infak dan sebagainya. Jadi sesungguhnya kalau kita lihat sekurang-kurangnya tadi dalam bulan Ramadan ni, selain daripada amal-amal, daripada manfaat, daripada dalil-dalil yang terus membincangkan tentang hukum hakam dalam bulan Ramadan, mungkin saya boleh simpulkan di sini dalam akhir tazkirah saya ringkas pada pagi ini adalah puasa sebenarnya selain daripada yang kita faham daripada perspektif syaraknya berkaitan puasa tu, dalam bab etika kehidupan kita ini, puasa mendidik kita untuk menjadi seorang insan yang hebat dari segi peribadinya, mendidik kita juga untuk menjadi seorang insan yang boleh mengurus ahli keluarga kita, mendidik kita untuk menjadi seorang yang untuk mengurus masyarakat, dan akhirnya mendidik kita untuk kita mampu mengurus persekitaran kita. Sepatutnya puasa dilihat lebih daripada amal individu. Ia extended to our environment. Dia patut memberi kesan kepada keluarga kita. Ia patut memberi kesan kepada masyarakat kita. Ia juga patut memberi kesan kepada alam sekitar. Itu yang sebenarnya difahami oleh sahabat-sahabat yang kita yang bukan Islam sebagai contohnya, yang memahami Islam dari segi ilmu, dari segi kacamata pembacaannya kepada agama kita. Dia faham bahawa orang Islam ni dalam bab puasa ni sebenarnya kalau lagi banyak kita berpuasa, dia sebenarnya memberi manfaat yang lebih kepada persekitaran, manfaat yang lebih, bukan takat individu saja, bukan takat kita saja sihat, bukan takat keluarga kita saja sihat, tapi orang susah mendapat infak. Sebab dalam bulan puasa ni orang Islam akan memperbanyakkan sedekah. Dalam bulan puasa ni orang Islam akan sebenarnya lebih berlaku ihsan, lebih menjaga alam. Jadi dia tidak sepatutnya berlaku sebaliknya. Jadi mungkin kesimpulan daripada perbincangan dan tazkirah ringkas saya pada pagi ini bahawa sama-samalah kita cuba mencapai manfaat dan juga faedah dalam bulan Ramadan ini lebih daripada diri kita sendiri. Kita patut lihat ianya patut memberi kesan kepada kehidupan, budaya dan juga persekitaran kita. Dan insya-Allah jika ini dilakukan secara kolektif bersama-sama daripada semua umat Islam yang berada di Malaysia ni, insya-Allah untuk kita berjihad untuk mencapai puasa sehingga ke tahap ini, kita akan berjaya mencapai kebahagiaan dunia dan juga akhirat sebagaimana yang kita idam-idamkan. Dan insya-Allah saya doakan kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala agar amal ibadat kita ni sekecil mana pun ia sentiasa diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan segala kesalahan kita sebesar mana pun ia diampunkan ia pada bulan Ramadan ini, dan kembali kita kepada hamba Allah, kepada makhluk insan yang suci, yang bebas daripada dosa, yang diterima taubatnya, yang diterima ibadahnya, yang dapat melihat kemanisan Ramadan itu lebih daripada dirinya dan ada kepada persekitarannya. InsyaAllah itu saja daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum.